A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma amin. Amma ba'du, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah dapat kita bertemu lagi pada hari yang berbahagia ini. Walaupun sebelum ini sudah sekitar 2 kali kelas kita tidak dapat laksanakan, kebetulannya saya musafir dan kebetulannya tak dapat dielakkan pertemuan-pertemuan yang kena pula dengan waktu kelas Qurratul Ain. Lalu kita tidak dapat melaksanakan kelas disebabkan beberapa perkara yang tak dapat dielakkan. Apapun, syukur pada Allah hari ini kita dapat bertemu semula setelah hampir 2 minggu kita tidak bersua dalam majlis pembacaan kitab Qurratul Ain. Moga-moga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan kita untuk terus dapat mempelajari ilmu biiznillahi subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 2 minggu lepas kita berhenti pada definisi bagi al-am. Kita dah masuk dalam perbahasan berkenaan dengan al-am, iaitu perbahasan yang membicarakan tentang lafaz-lafaz dalam bahasa Arab yang akan memberi makna merujuk kepada individu-individu dalam satu kumpulan tertentu, tetapi bilangan individu itu tidak terbatas. Contoh macam Allah Ta'ala sebut innal insana lafi khusr. Dia akan memberi makna sesungguhnya semua individu-individu manusia dalam kerugian. Jadi kalimah al-insan itu adalah merupakan contoh bagi lafaz am yang dia memberi makna khusus, iaitu manusia. Tetapi walaupun maknanya khusus, tetapi dia merujuk kepada individu-individu manusia yang tidak terbatas. Siapa saja yang bernama manusia, siapa saja yang dia termasuk dalam golongan manusia, maka dia akan terkena hukum yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, iaitu mereka berada dalam kerugian. Kemudian Allah kecualikan, iaitu mereka yang beriman dan beramal soleh sahaja yang tidak berada dalam kerugian. Jadi kalimah al-insan contoh kepada lafaz am. Lafaz am sangat penting di dalam istinbat hukum. Para ulama akan berpegang dengan konsep al-am kerana apabila mereka mendapati sesuatu hukum, sama ada perintah Allah Ta'ala ataupun larangan Allah Ta'ala itu berkait dengan lafaz am, maka sekiranya para fuqaha kita tidak mendapati sebarang dalil yang mengeluarkan beberapa individu daripada kelompok lafaz am tersebut, maka para fuqaha kita akan berpegang dengan konsep al-am, lalu hukumnya tidak akan dikecualikan sama sekali daripada mana-mana individu bagi kelompok ataupun bagi lafaz am tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun meneliti tentang definisi. Pada hari ini kita akan melihat beberapa contoh-contoh yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini berdasarkan huraian Al-Imam Al-Mahalli dan juga Al-Imam Badruddin Al-Aini, merujuk kepada contoh-contoh lafaz yang berada dalam kategori lafaz am. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Al-Syaikh Abu Abdullah Muhammad ibnu Muhammad Ar-Ru'aini Al-Maliki Al-Syahir Bil-Hattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurratil ain wa sairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla
syarihan lima atabihi Imamul Haramain wa bima syarahahu Al-Jalalul Mahalli rahimahumallah. Qal wa alfazuhu ay siyaghul umum, wa alfazuhu ay siyaghul umumi al-mawdu'atu lahu arba'atun ay arba'atu anwa'. Jadi lafaz-lafaz bagi al-umum, wa alfazuhu maksudnya wa alfazul umumi. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, maksud lafaz-lafaz umum adalah siyaghul umum. Siyagh iaitu sebarang gaya bahasa yang merujuk kepada al-umum, yang merujuk kepada konsep umum. Al-mawdu'atu ay hadhihi siyaghu mawdu'atun lahu ay li al-umum, iaitu beberapa contoh gaya bahasa dalam bahasa Arab yang mana gaya bahasa itu diperuntukkan, dikhususkan untuk merujuk kepada umum, merujuk kepada makna umum. Okey, lafaz-lafaz ataupun gaya bahasa yang telah digunakan oleh orang Arab merujuk kepada umum ini ada 4. Disebut 4 ini sebagai contoh, ala sabilil misal lal hasr. Atas rasa contohlah, bukan hanya 4 sahaja. Walaupun di sini sebut lafaz-lafaz umum ada 4, maksudnya sebagai contoh ada 4. Ini kerana kalau kita merujuk kitab-kitab yang lebih besar, yang lebih luas perbahasannya, kita akan mendapati bahawa lafaz umum bukan ada 4, bahkan lebih daripada 4. Jadi Imamul Haramain Al-Juwaini mendatangkan 4 sahaja atas dasar memudahkan mereka yang baru mahu mengenali ilmu usul fiqhi. Jadi kita akan lihat 4 contoh yang didatangkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini sini merujuk kepada makna ataupun merujuk kepada lafaz-lafaz umum. Ada 4 jenis. Arba'atun ay arba'atu anwa', ada 4 jenis. Kita tengok jenis yang pertama. Qal an-naw'ul awwal al-ismul wahidul mu'arrafu bil lam allati laysat lil 'ahdi wala lil haqiqah. Okey. Jenis yang pertama adalah al-ismul wahid, isim. Maksudnya dalam bahasa Arab, kalimah itu sama ada al-ismu ataupun al-fi'lu ataupun al-harf. Jadi kategori sebarang kalimah dalam bahasa Arab dia akan terbahagi kepada salah satu di antara 3 pecahan ini. Sama ada al-ismu iaitu nama, ataupun al-fi'lu iaitu perbuatan, ataupun al-harf iaitu huruf. Jadi apabila sesuatu kalimah itu dia bukan huruf, dia bukan fi'il, sebaliknya dia adalah al-ismu, isim, orang Melayu kita kata isim, yang mana dia adalah bersifat wahid, maknanya dia bukan musanna, dia bukan jamak. Dia adalah satu nama merujuk kepada bilangan yang tunggal. Contoh macam kalimah al-insan. Al-insan merujuk kepada seorang manusia. Kalau 2 orang manusia, insanani, 2 orang manusia. Kalau ramai, anasi, iaitu manusia-manusia yang ramai. Jadi apabila satu kalimah itu, kalau dari segi makna bahasa, dia merujuk kepada makna tunggal. Tetapi al-mu'arrafu bil lam, dia sudah menjadi ma'rifah. Dalam ilmu bahasa Arab, dia sudah dianggap sebagai ma'rifah. Dia bukan nakirah. Mudahnya dia ada alif lam lah. Dia sudah menjadi ma'rifah disebabkan ada huruf lam, iaitu ada huruf alif lam. Contoh yang kita sebut sebentar tadi. Allah Ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr. Jadi kalau tengok ayat ini, Allah Ta'ala menggunakan kalimah al-insan. Insan kalau ikut makna sebenarnya merujuk kepada seorang manusia. Tetapi kalimah insan di sini pertamanya dia sudah berstatus ma'rifah kerana ada alif lam. Maksudnya dia sudah menjadi ma'rifah dengan sebab alif lam. Walaupun dia ini adalah kalau ikut maknanya adalah seorang manusia,
Tetapi bila kalimah yang bersifat tunggal ada pula alif lam, maka ia sangat berpotensi untuk menjadi lafaz umum. Bila lafaz umum, dia tidak lagi memberi maksud sesungguhnya seorang manusia. Sebaliknya dia akan memberi makna sesungguhnya seluruh manusia. Okey. Kita tengok di sini disebut lagi al-ismul wahidul mu'arrafu bil lami allati laysat lil ahdi wala lil haqiqah. Tetapi syarat alif lam yang masuk kepada kalimah tunggal tadi, kalimah mufrad tadi, isim yang mufrad tadi, hendaklah alif lam itu bukan alif lam untuk al-ahd, alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah ini adalah alif lam yang masuk bagi suatu kalimah yang mana kalimah itu pernah disebut sebelum ini atau sudah difahami sebelum ini, merujuk kepada individu tertentu. Kalau sudah dirujuk kepada individu tertentu, maka ketika itu alif lam yang masuk kepada isim mufrad itu tidak akan memberi makna umum. Dia tidak akan memberi makna umum, sebaliknya dia akan memberi makna individu khusus. Bila makna individu khusus, dia sudah tidak dianggap sebagai lafaz umum. Saya ambil buat contoh. Saya kata, Haza Zaid, wallahi inni uhibbur rajul. Saya buat satu contoh dalam bahasa Arab, dalam ucapan dalam bahasa Arab, saya kata, Haza Zaidun. Ini adalah Zaid. Wallahi inni uhibbur rajul. Demi Allah, saya suka kepada sang lelaki. Saya suka kepada sang lelaki. Saya suka kepada lelaki. Itu kalau terjemah kasar. Tetapi kalimah ar-rajul ini sebenarnya merujuk kepada siapa? Kepada orang yang telah saya sebut namanya sebelum ini, iaitu Zaid. Jadi dia akan memberi makna sesungguhnya ini adalah Zaid, demi Allah saya suka kepada lelaki ini. Walaupun tak digunakan kalimah hadzal rajul, wallahi inni uhibbu hadzal rajul, saya tak guna kalimah hadzal rajul, tetapi saya guna kalimah rajul dengan ada alif lam, tetapi alif lam ini rupanya dia merujuk kepada objek tertentu yang pernah saya sebut dalam ucapan sebelum ini. Jadi ketika itu alif lam ini dipanggil sebagai alif lam ahdiyah. Alif lam ahdiyah. Apabila sudah jadi begitu, maka alif lam ini tidak akan memberi makna umum. Dia tidak akan memberi maksud ini adalah Zaid, demi Allah saya suka kepada semua orang lelaki. Dia tak akan jadi makna begitu. Dia akan jadi makna sesungguhnya ini Zaid, demi Allah saya suka kepada lelaki ini. Bila jadi makna lelaki ini, maka tidak berlakulah umum. Sebab dia sudah merujuk kepada satu objek khusus yang terbatas. Sedangkan umum merujuk kepada lafaz am itu adalah satu kalimah yang merujuk kepada satu makna, yang makna itu mengandungi pelbagai individu yang tidak terbatas. Kadang-kadang al-ahdiyah ni, alif lam ahdiyah juga boleh berlaku secara tanpa sebutan tetapi sudah difahami. Dipanggil alif lam ahdiyah zihniyah. Contoh, kita semua katakan sahabat-sahabat katakan belajar dengan Fadilatul Syekh Said bin Shaltut. Contoh, Fadilatul Syekh Said bin Shaltut akan mengajar pada hari Isnin katakan. Lalu semua orang tahu, orang pergi kelas dalam keadaan orang tahu kelas itu kelas Syekh Said Shaltut. Contoh, lalu katakan saya terlambat hadir kelas hari Isnin. Bila saya masuk dalam kelas, saya tengok Syekh Said tak ada. Terus saya tanya kepada orang ramai ketika itu, Hadara Syekh? Hal Syekh hadar? Hal Syekhu hadar? Hal hadara Syekh? Jadi kalau tengok dalam ayat saya akan guna kalimah Syekh. Syekhun dalam bahasa Arab merujuk kepada seorang syekh. Dan saya datangkan alif lam. Jadi kalau ikut-ikutnya, kita mungkin akan memahami alif lam di sini bermaksud semua syekh. Sebab dia akan memberi makna umum. Tetapi
Bila saya tanya soalan itu, hal hadara syekh, adakah syekh telah pun hadir? Maka ketika itu semua orang faham bahawa yang saya maksudkan merujuk kepada syekh bagi kelas hari Isnin, iaitu Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltut. Jadi alif lam ketika itu walaupun dia masuk kepada isim mufrad, tetapi dia bukan memberi makna umum kerana dia adalah merupakan alif lam ahdiyah. Dalam contoh ini adalah alif lam ahdiyah zihniyah. Alif lam yang diketahui secara akal, secara zihni, secara minda orang ramai ketika itu. Sebab semua orang tahu yang saya maksudkan bukan merujuk kepada semua guru, sebaliknya merujuk kepada guru tertentu yang diinginkan pada hari Isnin, iaitu Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltut Asy-Syafi'i. Jadi kalau alif lam itu berada dalam kategori alif lam ahdiyah, sama ada ahdiyah zikriyah atau ahdiyah zihniyah, maka alif lam ketika itu tidak akan menjadikan kalimah itu sebagai lafaz am. Wala lil haqiqah. Begitu juga syarat kalimah mufrad yang masuk alif lam yang sudah menjadi ma'rifah ini, apabila kita nak jadikan dia sebagai lafaz am, hendaklah alif lam itu bukan alif lam yang merujuk kepada al-haqiqah, bukan merujuk kepada al-haqiqah. Ini alif lam yang masuk di dalam membicarakan tentang hakikat suatu benda tanpa melihat kepada individu. Contoh, orang Arab pernah sebut ar-rajulu khairum minal mar'ah. Orang lelaki lebih baik daripada orang perempuan. Baik di sini bukan masuk baik dari segi akhlak, tapi baik dari sudut maknanya lebih banyak memberikan manfaat, lebih banyak memberikan manfaat dari sudut kekeluargaan, dari sudut dari sudut kenegaraan. Maknanya secara umum dunia ini biasanya akan dipelopori oleh golongan lelaki, manakala golongan wanita pula biasanya akan berada di bahagian pendidikan anak-anak. Biasanya begitu. Jadi biasanya dari segi pertanian biasanya orang lelaki. Dari segi menguruskan negara orang lelaki. Dari segi menguruskan kewangan orang lelaki. Jadi akhirnya orang Arab sebut ar-rajulu khairum minal mar'ah. Orang lelaki lebih baik daripada orang perempuan. Baik di sini bukan maksudnya paling banyak pahala, tidak tetapi maksud di sini lebih banyak tugas, lebih banyak tugas berbanding dengan orang perempuan. Jadi orang Arab dalam ayat ini menggunakan kalimah rajul. Rajul bermaksud orang lelaki, seorang lelaki, dan didatangkan alif lam. Jadi kalau kita fahami ayat ini, sebenarnya ia bukan nak menyatakan semua orang lelaki lebih baik daripada semua orang perempuan. Bukan itu maksudnya. Sebab contoh kita dengan Sayyidatuna Aisyah, siapa lagi baik? Sayyidatuna Aisyah, bukan kita. Jadi maknanya bila difahami, rupanya ayat ini merujuk kepada jenis hakikat orang lelaki itu akan lebih baik daripada hakikat orang perempuan, tanpa merujuk kepada individu para lelaki dan para wanita. Maknanya melihat semata-mata kepada hakikat lelaki dan juga hakikat perempuan, maka orang Arab mengatakan ar-rajulu khairun minal mar'ah. Jadi dia akan memberi makna orang lelaki, maksudnya jenis orang lelaki ini, hakikat orang lelaki lebih baik daripada hakikat orang perempuan. Jadi kalau kita lihat di sini, alif lam di sini adalah alif lam al-jins. Bila sebut alif lam lil jins, alif lam dalam membicarakan tentang hakikat suatu benda tanpa melihat individu yang berada bawah hakikat tersebut, maka alif lam di sini tidak akan memberi makna umum. Dia hanya akan memberi makna tentang hakikat dan tidak akan memberi maksud semua individu hakikat itu lebih baik daripada hakikat yang lain. Jadi syarat alif lam untuk menjadi alif lam yang akan memberi makna umum, kalau dimasukkan kepada isim mufrad, hendaklah alif lam itu bukan alif lam ahdiyah, bukan juga alif lam jinsiyah. Jadi alif lam
Kalau dia merujuk kepada al-ahd ataupun merujuk kepada al-haqiqah, maka ketika itu dia tidak akan memberi makna umum. Alif lam yang memberi makna umum adalah sekiranya alif lam itu bukan merujuk kepada alif lam jinsiyah, juga bukan merujuk kepada alif lam ahdiyah. Jadi maknanya dalam satu ucapan itu perlu diselami maksud yang diinginkan oleh orang yang bercakap. Jadi kalau kita tengok ayat itu, contoh macam tadi ya, bila satu orang datang terlambat kelas, lepas tu dia tengok syekh tak ada. Dia tanya pada kita orang ramai, "Asy-syekh hadar? Hadar asy-syekh? Hal asy-syekhu hadar? Adakah syekh telah hadir?" Diguna alif lam. Hal asy-syekhu hadar? Adakah syekh telah pun hadir dalam kelas? Jadi ketika itu orang semua faham yang dimaksudkan bukan merujuk kepada semua syekh. Bukan semua para ulama yang ditanya. Tetapi dia merujuk kepada satu orang syekh tertentu, iaitu guru yang sepatutnya berada dalam majlis ilmu ketika itu. Maka ketika itu alif lam di sini bukan bermaksud alif lam istighraq, alif lam untuk umum. Sebaliknya alif lam di sini adalah alif lam yang bukan untuk bermaksud umum, bermaksud semua. Ini contohnya. Atau saya datangkan contoh lagi. Az-zahabu afdalu minal fiddah. Emas lebih baik daripada perak. Saya buat satu contoh. Az-zahabu afdalu minal fiddah. Adakah ini memberi maksud emas tertentu lebih baik daripada perak tertentu? Tidak. Adakah ini memberi maksud semua jenis emas lebih baik daripada mana-mana jenis perak? Juga tidak. Sebab kadang-kadang ada perak yang dia lebih bagus daripada mana-mana emas. Sebagai contoh, kalau perak itu, satu duit perak, dia mengandungi unsur sejarah. Dia lebih mahal daripada mana-mana emas yang baru ditemui pada hari ini. Walaupun dari sudut harga emas dan harga perak, harga emas lagi mahal daripada harga perak. Tetapi duit perak itu, walaupun dari sudut peraknya lebih rendah harga berbanding dengan nilai emas sebesar perak itu, namun disebabkan perak, duit perak tertentu itu adalah berasal pada zaman, contohnya zaman Nabi SAW, maka satu duit perak lebih mahal daripada satu duit emas ketika itu. Jadi bila saya kata az-zahabu afdalu minal fiddah, kalimah az-zahabu afdal minal fiddah di sini akan memberi maksud jenis emas. Emas ini dari sudut hakikat emas itu sendiri, tanpa melihat kepada individu emas, kita melihat semata-mata hakikat emas, dia lagi baik daripada hakikat perak. Jadi alif lam di sini tidak memberi maksud umum. Sebaliknya dia akan memberi maksud hakikah, memberi maksud jenis. Sebab tu Imam Al-Hattab Al-Maliki sebut allati laysat lil ahdi wala lil haqiqah. Maksudnya la budda an takuna lam allati dakhalat ala al-ismil wahid la budda an takun ghairal ahdi wala al-haqiqah. Jadi hendaklah alif lam itu bukan alif lam ahdiyah, juga hendaklah alif lam itu bukan alif lam jinsiyah. Sebaliknya alif lam yang memang kalau diperhatikan memberi maksud umum. Contoh macam Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji. Orang Melayu pun terjemah segala puji. Sedangkan kalimah Alhamdu itu tak ada pun digunakan kalimah Jami'ul Hamd. Dia hanya guna Alhamdu. Ada kalimah Alhamdu, ada alif lam. Tetapi kita akan ertikan dengan maksud semua puji. Semua pujian adalah milik Allah Azza wa Jal. Kenapa kita datangkan kefahaman kalimah Alhamdulillahi Rabbil Alamin ini dengan maksud semua puji? Sebab yang ingin dibicarakan bukan jenis puji. Bukan yang dibicarakan pujian tertentu. Sebaliknya yang ingin dinyatakan oleh Allah adalah mana-mana pujian pun sebenarnya hakikatnya adalah milik Allah Azza wa Jal. Kita puji isteri kita, rajin contoh. Walaupun zahirnya puji isteri,
Tetapi hakikatnya kalau Allah tidak memberikan taufik kepada isteri kita, nescaya isteri kita tak rajin. Kita puji satu orang yang beribadah hebat, kita kata bagus kamu beribadah. Walaupun kita puji dia beribadah, hakikatnya kalau tidak dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, tak akan mampu satu orang untuk sujud kepada Allah. Maknanya hakikat pujian memang milik Allah Azza wa Jal. Jadi alhamdu dalam firman Allah Ta'ala ini merujuk kepada semua pujian. Contoh macam innal insana lafi khusr. Semua manusia dalam kerugian. Kita datangkan kalimah semua. Sebab apa? Sebab makna al-insan di sini merujuk kepada semua individu manusia. Bukan merujuk kepada hakikat manusia itu sendiri. Dan bukan merujuk kepada manusia tertentu. Sebaliknya merujuk kepada semua individu manusia. Kemudian kata Imam Al-Hattab Al-Maliki lagi, فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعُمُومَ. Sesungguhnya isim mufrad yang sudah masuk dengan alif lam, dalam masa yang sama alif lam itu bukan alif lam ahdiyah, bukan juga alif lam jinsiyah. Alif lam ini akan memberi makna umum. Kenapa? Alif lam ini akan memberi makna umum. Kalau alif lam itu masuk kepada lafaz mufrad tanpa setelah dilihat alif lam itu bukan alif lam lil ahdi, juga bukan alif lam lil jinsi, maka ketika itu alif lam itu akan memberi faedah umum. Alif lam itu akan menyebabkan lafaz yang ditepek dengan alif lam itu bermaksud umum, walaupun secara kalimahnya memberi maksud mufrad. Innal insan. Insan adalah mufrad, jamaknya anasi. Jadi maknanya kalau ikut semata-mata lafaz akan jadi makna mufrad. Tetapi dengan ditepek alif lam, dan alif lam itu setelah ditelek bukan alif lam jinsiyah, bukan alif lam ahdiyah, maka ia akan memberikan satu faedah, iaitu alif lam itu menyebabkan kalimah secara lafaznya mufrad, tetapi maknanya ketika itu sudah bertukar kepada makna umum. Jadi kita pun terjemahkan innal insana lafi khusr. Kita akan kata semua manusia dalam kerugian. Kenapa kita kata alif lam itu akan boleh memberi makna umum ataupun sudah memberikan makna umum? Kenapa? Bidalili jawaz al-istithna. Dengan dalil bahawa boleh untuk bidalili jawazi al-istithna'i minhu. Nahwu innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Okey, Kenapa alif lam yang bukan ahdiyah, bukan jinsiyah, kalau masuk dengan isim mufrad, dia akan memberi makna umum? Kerana sudah boleh didatangkan pengecualian. Maknanya kalaulah ingin didatangkan pengecualian selepas didatangkan lafaz mufrad yang sudah ditepek dengan alif lam, yang bukan alif lam ahdiyah dan juga bukan alif lam jinsiyah itu, kalaulah kita nak datangkan selepas tu pengecualian, boleh. Bila boleh, maksudnya bilangan kalimah yang sudah ditepek dengan alif lam itu bukan satu. Maksudnya sudah banyak. Sebab kita nak datangkan pengecualian ni mesti kalimah itu banyak. Kita tak kata saya bagi kamu RM1 ataupun kita kata macam ni, contoh. Okey, kita kata baik, ni ada satu pen, saya hadiahkan kamu satu pen kecuali satu pen. Boleh ke dibuat pengecualian begitu? Ini ada satu pen, saya hadiahkan kamu satu pen melainkan satu pen. A'taituka qalaman illa qalaman. Boleh tak kita buat contoh begitu? Saya dah beri kamu satu pen melainkan satu pen. Tak boleh. Kita kata mana boleh pengecualian macam tu. Sebab kalaulah benda tu satu, kita dah bagi satu tu, tak akan bolehlah kita nak kecualikan lagi. Maksudnya tidak boleh berlaku istisna kepada lafaz mufrad. Tetapi dalam ayat tadi yang didatangkan adalah lafaz mufrad. Tetapi bila lafaz mufrad yang ada alif lam, boleh pula selepas itu didatangkan pengecualian, al-istisna, maka ini menunjukkan bilangan dia bukan satu. Sebaliknya bilangannya adalah
banyak. Maka ini menunjukkan bahawa lafaz mufrad bila masuk alif lam dalam masa yang sama, alif lam itu bukan alif lam ahdiyah, bukan alif lam jinsiyah. Alif lam itu telah menjadikan lafaz mufrad itu sebenarnya bermaksud banyak. Buktinya boleh didatangkan pengecualian. Okey, contoh lagi yang dalam Al-Quran yang telah kita sebut sebelum ini, nahwu innal insana lafi khusr. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya, kalau ikut semata-mata terjemahan, tanpa kita memahami konsep alif lam lil umum tadi, sesungguhnya seorang manusia itu berada dalam kerugian. Tapi ada pengecualian lepas tu, illal ladzina amanu, melainkan mereka yang beriman. Jadi kita pun tahu, bila ada pengecualian ni bukti insan dalam innal insan bukan merujuk kepada seorang manusia, tetapi sebenarnya merujuk kepada ramai manusia. Walaupun lafaznya insan, lafaz mufrad, tetapi ada alif lam. Bila ditelik alif lam itu bukan alif lam ahdiyah, bukan alif lam jinsiyah, maka dia akan memberi maksud sesungguhnya semua manusia dalam kerugian, melainkan mereka yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi alhamdulillah, selesai kita meneliti satu contoh bagi lafaz mufrad, satu contoh bagi lafaz am, yang mana lafaz am ini yang pertama yang didatangkan contoh di sini merujuk kepada lafaz mufrad yang sudah dimasuki oleh alif lam, yang sudah dimasuki oleh alif lam, dan setelah dikaji alif lam itu bukan alif lam ahdiyah, bukan alif lam jinsiyah, maka lafaz mufrad yang sudah dimasuki oleh alif lam ini akan menjadi lafaz umum. Jadi maknanya tuan-tuan, nak istinbat hukum bukan senang. Dan dalam masa yang sama nak istinbat hukum perlu kepada penguasaan bahasa Arab. Bayangkan kalau kita hanya merujuk terjemahan, macam mana orang yang nak rujuk terjemahan akan memahami perkara-perkara yang bersifat seni ini, benda-benda yang bersifat halus ini yang ada dalam bahasa Arab dan tak ada dalam bahasa Melayu kita. Contoh macam bahasa Melayu kita, mana ada satu kalimah mufrad yang akan memberi maksud semua. Melainkan kita orang Melayu akan guna kalimah semua. Kita tak kata manusia dalam kerugian. Orang kata manusia dalam kerugian, maksud dia siapa? Seorang je ke ramai orang? Jadi tak jelas. Jadi bahasa Arab dia ada kelainan. Sebab itulah Allah Azza wa Jalla memilih Al-Quranul Karim dalam bahasa Arab, menjadikan kalamnya yang qadim untuk merujuk kepada Al-Quran itu dalam bahasa Arab, dan Allah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada bangsa Arab, kerana Al-Quran akan menjadi dalil kepada para mujtahid sampai ke akhir zaman. Maknanya perlu kepada satu bahasa paling istimewa, iaitulah bahasa Al-Quranul Karim, bahasa Arab. Okey, seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk kepada jenis yang kedua. Qala rahimahullahu azza wa jal, wan naw'u tsani ismul jam'i al-mu'arrafu bil lam. Dalam sebahagian nuskhah ai ad-dallatu ala jama'atin, ada sedikit tambahan Tapi dalam sebahagian nuskhah yang lain hanya kalimahnya berbunyi wan naw'u, ataupun jumlahnya ataupun lafaznya berbunyi wan naw'u tsani ismul jam'il mu'arrafu bil lam. Jadi jenis yang kedua pula bagi lafaz umum adalah isim jamak. Kalau tadi isim mufrad, sekarang satu lafaz isim, bukan fi'il, bukan huruf maknanya. Dalam masa sama, isim itu adalah lafaz yang bersifat jamak. Dia bukan mufrad, dia bukan musanna, sebaliknya dia berada dalam kategori jamak. Dalam masa yang sama didatangkan alif lam. Dalam masa yang sama alif lam itu juga bukan alif lam ahdiyah, bukan alif lam betul, alif lam itu bukan alif lam ahdiyah. Sebab alif lam jinsiyah ni merujuk kepada lafaz mufrad. Okey. Jadi disebut di sini isim jamak yang didatangkan alif lam allati laisat lil ahdi. Alif lam masuk kepada lafaz jamak, dalam masa yang sama alif lam itu bukan merujuk kepada
individu-individu khusus yang dipanggil sebagai al-ahdiyah. Contohnya firman Allah Subhanahu contoh di sini sebut nahwu uqtulul musyrikin. Contohnya ucapan yang berbunyi uqtulul musyrikin. Bunuhlah orang-orang musyrik, bunuhlah orang-orang musyrik. Jadi dalam bahasa Arab ini digunakan kalimah al-musyrik, digunakan kalimah al-musyrik dalam masa yang sama. Dalam masa yang sama ada digunakan kalimah musyrikin, maafkan saya. Musyrikin adalah jamak. Lafaz mufrad dia apa? Musyrikun. Kalau 2 orang musyrik, musyrikan. Kalau 3 orang musyrik ke atas, kita guna kalimah musyrikun. Cuma di sini digunakan kalimah musyrikin kerana dia berada dalam kedudukan mansub, dalam kedudukan mansub kerana dia adalah maf'ul bih. Jadi ucapan yang berbunyi uqtulul musyrikin, kamu semua bunuhlah golongan musyrik. Jadi di sini digunakan kalimah musyrik, musyrikin iaitu jamak, dan ada alif lam. Dalam masa yang sama alif lam ini bukan alif lam ahdiyah. Bukan alif lam yang merujuk kepada individu-individu khusus. Contoh, kalau individu khusus ni saya buat satu contoh gini. Ya jamaah, hazal musyrik mujrim. Wal musyrik tsani aidan mujrim. Wal musyrik tsalis aidan mujrim. Ya jamaah uqtulul musyrikin. Sebut ayat begitu. Wahai kawan-kawan, orang musyrik yang pertama ni dia buat jahat. Maksudnya dia telah bunuh kita ke, dia telah buat jahat yang hukumannya sepatutnya tukang hukuman bunuh. Musyrik yang kedua, ada satu orang musyrik kedua pun dia pun telah melakukan jenayah lalu layak untuk dijatuhkan hukuman bunuh. Musyrik yang ketiga pun telah melakukan perbuatan yang sama. Lalu saya kata, ya jamaah uqtulul musyrikin. Wahai kawan-kawan semua, wahai mereka yang bertanggungjawab, bunuhlah para musyrik. Maksud dia apa? Semua musyrik ke? Bukan. Ketika dalam ayat saya tadi, maksud saya adalah musyrik yang pertama, kedua dan ketiga tadi yang mereka bertiga telah melakukan jenayah. Jadi di sini tahulah kita bahawa alif lam pada ucapan saya sebentar tadi bukan merujuk kepada bunuhlah semua orang musyrik. Sebaliknya alif lam itu adalah alif lam ahdiyah. Bila alif lam ahdiyah, dia hanya merujuk kepada individu yang dimaksudkan oleh yang bercakap. Tapi di dalam contoh yang didatangkan oleh Imam Al-Khattab di sini, contoh yang didatangkan oleh Imam Al-Khattab sebentar saya nak tengok dalam apa namanya, dalam syarah Mahalli contoh yang sama ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok syarah Mahalli sebentar. Dalam syarah Imam Mahalli, Okey, dalam contoh dalam nuskhah Imam Al-Mahalli, sebahagiannya disebut faqtulul musyrikin, iaitu merujuk kepada ayat kelima surah At-Taubah. Firman Allah Ta'ala faqtulul musyrikin. Cuma dalam nuskhah syarah Imam Khattab Al-Maliki, beliau mendatangkan ucapan uqtulul musyrikin berdasarkan sebahagian nuskhah Imam Al-Mahalli. Syarah Imam Mahalli sebahagian nuskhahnya berbunyi faqtulul musyrikin, sebahagiannya berbunyi uqtulul musyrikin. Jadi dalam nuskhah yang dicetak oleh Darul Ihsan ini, mereka menggunakan nuskhah menggunakan nuskhah syarah Imam Mahalli yang berbunyi uqtulul musyrikin. Maksudnya ini adalah merupakan firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat kelima. Jadi Allah Ta'ala bila berfirman, firman Allah Ta'ala bunyi faqtulul musyrikin, maka kamu semua bunuhlah golongan musyrik, golongan yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal.
bila dikaji, maksudnya semua golongan musyrikin. Cuma yang dimaksudkan dengan musyrikin di sini adalah musyrikin yang telah melakukan peperangan kepada kaum muslimin. Sebab kalau orang musyrik itu dia tidak beriman kepada Allah tapi dia tak buat jahat dengan kita, tak boleh kita membunuh dia. Sebab dia merupakan satu jiwa. Walaupun dia tidak masuk Islam tetapi dia tetap manusia yang wajib dijaga darahnya. Cuma bila Allah Ta'ala berfirman faqtulul musyrikin, maksud di sini bunuhlah semua musyrik yang telah melakukan perang kepada kamu. Dalam istilah fiqh dipanggil al-muharibun, al-kufar al-harbiyun. Golongan-golongan yang tidak beragama Islam yang mereka ini telah melancarkan perang kepada orang Islam. Contoh macam musyrik Makkah zaman Nabi dulu. Contoh macam hari ini golongan Yahudi yang telah melakukan penindasan dan kezaliman kepada kaum muslimin di Palestin. Jadi Allah Ta'ala ketika berfirman faqtulul musyrikin, kalimah al-musyrikin dalam ayat kelima surah At-Taubah ini merujuk kepada semua orang musyrik, iaitu semua orang musyrik yang telah melakukan perang, melancarkan perang kepada kita. Maknanya siapa saja musyrik yang telah melancarkan perang ke atas kaum muslimin, maka mereka hendaklah diperangi oleh kaum muslimin. Cuma dalam masalah perang ni bukan kita sendiri boleh lancar-lancar perang ikut dan. Kata guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani, al-jihad ini min fiqhil ummah. Dipanggil, beliau guna istilah fiqhul ummah. Maksudnya al-jihad melancarkan perang kepada mana-mana negara yang telah melakukan jenayah kepada kaum muslimin. Ini adalah termasuk di kalangan fiqh, hukum hakam fiqh yang berkait dengan kerajaan. Kalau ikut istilah Fadilatul Syekh Husi, beliau guna istilah fiqhul ummah. Sebab ada beberapa hukum fiqh yang disebut dalam kitab-kitab fiqh kita boleh laksanakan secara individu, tapi ada juga hukum-hukum fiqh yang tidak dapat kita laksanakan secara individu. Sebaliknya menjadi tanggungjawab kerajaan. Contohnya melancarkan perang. Sebab itu kalau siapa-siapa yang nak pergi ke mana-mana negara, dia nak terlibat dalam perang sendiri begitu, tak boleh. Tak boleh kerana perang ini adalah fiqhul ummah. Dia merupakan bidang kuasa kerajaan. Okey, antara contoh lagi fiqhul ummah apa dia? Contohnya dalam melaksanakan membayar zakat. Membayar zakat. Nak diserahkan zakat kepada siapa? Okey, zakat, hak untuk mengutip zakat itu adalah fiqhul ummah. Maknanya sebab itu tidak boleh kita main bayar zakat kepada mana-mana orang yang kita nak. Walaupun orang tu bila kita tengok, ini termasuk dalam asnaf ni, dah fakir miskin contohnya, ataupun mana-mana asnaf zakat yang lain. Tetapi kita sebagai orang yang sudah wajib mengeluarkan zakat, tidak boleh main bagi kepada siapa yang kita nak. Sebab hak mengumpulkan zakat itu adalah hak kerajaan. Hak kerajaan. Sebab itu tidak boleh kita main bayar zakat kepada siapa-siapa yang kita nak. Kita tengok dia asnaf, kita pun bayar zakat. Contoh masa dululah, masa tahun lepas kita buat lancar kutipan dana bangunan Ruak Jawi di Kahirah. Dan insyaAllah tuan-tuan, bulan Ramadan ni kita akan lancar lagi. Cuma kita berhenti lama sebab melihat kepada realiti masyarakat yang ditimpa COVID. Jadi peringkat awal tu kita rasa tak sesuai untuk kita meneruskan kutipan dana bangunan. InsyaAllah kalau ada rezeki bulan Ramadan ni kita akan mula semula untuk menyambung kutipan dana. Alhamdulillah tahun lepas kita dah dapat 1.5 juta ringgit Malaysia. Kita ingin membeli bangunan dalam harga 4 juta ringgit Malaysia di Kahirah. Jadi kita perlukan lagi 2.5 juta ringgit Malaysia insya-Allah. Jadi bulan Ramadan ni kita akan buat kutipan lagi insya-Allah. Jadi tuan-tuan sebar-sebarkanlah maklumat ini. Moga-moga semuanya dalam rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jal. Hanya atas dasar untuk kita memberikan keselesaan kepada para pelajar kita yang berada di Mesir, dapat menadah dengan para masyayikh di premis kita sendiri tanpa perlu menghadapi masalah-masalah yang pelbagai. Jadi tahun lepas masa kita buat kutipan dana bangunan Ruak Jawi tu, ada orang tanya, saya ada zakat, boleh tak saya bayar zakat kepada Ruak Jawi untuk tujuan bangunan ini? Jadi bila dia tanya begitu, saya kata dari segi fatwa memang Ruak Jawi boleh terima zakat.
Dari segi fatwa, walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i, zakat tidak boleh dibagi kepada para pelajar dengan maksud fi sabilillah. Maknanya kalau nak buat bangunan, dia termasuk dalam kategori fi sabilillah kalau ikut yang kita biasa dengar. Namun dalam kefahaman mazhab Imam Syafi'i, fi sabilillah ni hanya merujuk kepada perang. Jadi kalau mana-mana program-program aman, nak buat hospital aman, nak buat hospital cuma, nak buat bangunan untuk penginapan pelajar ataupun nak buat bangunan untuk sekolah, tidak termasuk dalam kategori fi sabilillah. Bagi zakat kepada pelajar boleh, atas dasar pelajar tu orang susah. Tapi kalau pelajar tu kebetulannya dia anak orang kaya, dia pun tak boleh dapat zakat kalau ikut dalam mazhab Imam Syafi'i, kerana zakat yang diberikan kepada pelajar atas dasar dia fakir. Walaupun dia boleh bekerja, dia boleh dapatkan duit, tapi masalahnya dia terpaksa tumpukan masa dia untuk belajar. Jadi dia tak sempat untuk bekerja, untuk dapatkan duit. Lalu disebabkan dia belajar dan dia akhirnya jadi fakir sebab belajar, maka dia dapat zakat kalau ikut kefahaman mazhab Imam Syafi'i, kerana dia fakir. Jadi bila ditanya saya soalan itu, saya kata ruak jawi boleh terima zakat kalau ikut fatwa lah. Sebab dalam segi fatwa umum disebut fi sabilillah itu merujuk kepada segala perkara-perkara baik. Jadi kalau kita nak buat hospital umum untuk bantu orang susah, kita nak buat sekolah, boleh untuk terima zakat atas dasar fatwa lah. Walaupun dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh. Okey, cumanya saya kata dari segi fatwa memang boleh. Masalahnya kami ruak jawi tidak mendapat orang kata apa, tidak ada lesen daripada mana-mana jabatan zakat untuk menerima zakat. Jadi tuan tidak boleh bayar zakat kepada ruak jawi secara terus. Tuan hendaklah membayar zakat kepada pusat zakat. Kenapa? Kerana hak untuk mengutip zakat itu adalah termasuk fiqhul ummah. Jadi kalau kita nak bayar zakat kepada mana-mana kumpulan, kalau dia dapat kebenaran daripada pihak zakat, ia boleh. Tapi kalau tidak mendapat kebenaran daripada pihak zakat, walaupun dia itu asnaf, katakan satu kumpulan orang-orang miskin, buat satu perhimpunan orang-orang miskin, buat satu pertubuhan orang-orang miskin. Katakanlah ada pertubuhan orang-orang miskin dan mereka ni memang semuanya miskin. Bolehkah kita bayar zakat terus kepada pertubuhan ini? Tak boleh. Sebab zakat hanya boleh dikutip oleh kerajaan. Kerajaan yang hari ini merujuk kepada jabatan zakat, pada zakat setiap negeri. Jadi sebab itulah kami kata kami tak boleh terima zakat sebab haram tuan-tuan serahkan zakat kepada saya. Kerana zakat wajib diberikan kepada pihak kerajaan. Cuma ada juga pihak zakat yang bila kita bagi zakat kepada dia, dia izinkan pula kita untuk bagi zakat dalam berapa persen kepada mana-mana pihak yang lain. Maknanya zakat mewakilkan kita untuk bagi. Maka ketika itu barulah kita boleh bagi kepada mana-mana asnaf yang kita inginkan. Kerana sudah ada kebenaran daripada pihak zakat yang merupakan ulul amri dalam isu zakat ini. Okey, balik kepada cerita kita tadi. Bila disebut uqtulul musyrikin, bunuhlah semua orang musyrik, maka al-musyrikin di sini merujuk kepada semua orang musyrik. Merujuk kepada semua orang musyrik, yang mana orang musyrik yang dimasukkan di sini adalah orang musyrik yang telah melakukan perang kepada kaum muslimin. Jadi mana-mana orang musyrik yang telah melakukan, yang telah melancarkan perang kepada kaum muslimin, maka mereka hendaklah diperangi. Tapi macam saya sebut tadi, yang akan memberikan kebenaran untuk kita melancarkan perang kepada golongan musyrikin adalah ummah. Iaitu apa dia? Masuk ummah di sini, fiqhul ummah di sini, iaitu pihak kerajaan. Pihak kerajaan yang boleh melancarkan. Kita sendiri tak boleh melancar ikut perang untuk kita punya kumpulan nak lancarkan, kita melancarkan perang. Tak boleh. Kerana ia adalah berada di bawah bidang kuasa kerajaan. Okey. Jadi ini adalah contoh yang kedua lah. Contoh bila Allah Ta'ala sebut faqtulul musyrikin, digunakan lafaz jamak, ada alif lam. Alif lam itu pula bukan alif lam ahdiyah, merujuk kepada individu khusus. Sebaliknya dia tidak termasuk dalam alif lam ahdiyah. Jadi ketika itu alif lam yang masuk kepada isim jamak tadi akan memberi maksud semua individu
yang berada dalam kategori lafaz jamak tersebut. Jadi kita dah belajar dua, alhamdulillah, berkenaan dengan lafaz am. Yang ketiga pula tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga disebut di sini wan naw'u tsalits al asma'ul mubhamah kaman fi man ya'qil nahwu man dakhala dari fahuwa amin wa ma fi ma la ya'qil nahwu ma ja'ani qabiltuhu. Ma ja'ani qabiltuhu. Okey. Baik, kalau kita lihat dalam jenis yang ketiga dan juga jenis yang keempat yang didatangkan oleh Imam Al-Haramain berdasarkan huraian Imam Al-Hattab Al-Maliki ini, Imam Al-Hattab kata jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah al-asma al-mubhamah. Sebarang kalimah yang berada dalam kategori ismun, bukan fi'lun, bukan harfun, berada dalam kategori ismun, tetapi dia memberi makna mubham, makna yang tidak jelas. Contoh macam al-musyrikun tadi jelas, iaitu manusia-manusia musyrik, maknanya jelas. Contoh innal insan, manusia, jelas maknanya. Tetapi ada beberapa kalimah merujuk kepada isim tetapi maknanya bersifat mubham, iaitu tidak jelas. Apa dia contoh? Contoh di sini didatangkan contoh disebut di sini kaman fi man ya'qil. Contohnya seperti kalimah man. Kalimah man dalam bahasa Arab dia memberi maksud merujuk kepada siapa saja yang berakal. Siapa saja di kalangan manusia maksudnya. Siapa saja di kalangan manusia. Kalau al-insan dia ada makna jelas manusia, tapi man sesiapa. Jadi cuma kalimah man walaupun maksudnya sesiapa sahaja, dia merujuk kepada manusia, merujuk kepada manusia yang berakal. Cuma kalau disebut berakal ni sebenarnya dia akan merujuk kepada manusia, merujuk juga kepada jin, juga merujuk kepada para malaikat. Kalimah man dia juga merujuk kepada manusia, jin dan malaikat. Sebab tiga kumpulan ini adalah orang yang mampu untuk berakal. Tapi kalau binatang walaupun dia ada tabiat, dia ada naluri, tapi dia tak mampu untuk berfikir. Jin dan manusia dia boleh berfikir, malaikat juga boleh berfikir. Cuma beza antara jin, manusia dan malaikat, jin dan manusia ada syahwat, ada keinginan untuk melakukan maksiat, manakala malaikat pula tidak ada syahwat. Para malaikat mereka boleh berfikir, dalam masa yang sama mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan maksiat. Memang para malaikat ini adalah maksum, mereka terpelihara daripada melakukan maksiat sebab mereka tak ada syahwat. Sebab tu para malaikat tak makan, tak minum, tidak berkeluarga. Tapi jin dan manusia kita berkeluarga, kita makan, kita minum dan sebagainya. Jadi contoh kalimah man yang akan memberi maksud umum apa dia? Nahwu man dakhala dari fahuwa aminun. Siapa sahaja. Pak, saya akan terjemahkan dengan siapa sahaja. Sebab man di sini akan memberi makna umum, memberi maksud seluruh yang berakal. Man, siapa, dakhala dari, siapa yang telah masuk ke dalam rumah saya, fahuwa aminun, dia akan selamat. Dia akan selamat. Jadi kalau ada orang sebut ayat ini, man dakhala dari fahuwa aminun, siapa yang telah masuk dalam rumah saya, maka dia adalah orang yang selamat. Jadi ayat ini kalau diucapkan oleh seseorang, dia akan memberi maksud siapa sahaja di kalangan orang yang mampu untuk berfikir, tak kira siapa, Muslim ke, bukan Muslim ke, budak besar ke, budak kecil ke, lelaki ke, perempuan ke, siapa saja masuk rumah saya, dia akan selamat daripada dizalimi oleh saya. Kenapa saya fahami secara umum gitu? Kerana orang yang bercakap itu guna kalimah man. Man lil aqil. Kalimah man termasuk di antara asma' mubhamah, di antara isim-isim mubham, dan isim-isim mubham akan memberi makna umum. Dia akan memberi makna
umum. Jadi bila seseorang sebut man dakhala dari fahuwa amin, kemudian masuk satu orang, tiba-tiba orang itu dizalimi oleh tuan rumah, yang dizalimi boleh bertikai. Tadi kamu sebut man dakhala dari fahuwa amin. Kamu sebut kalimah man. Saya termasuk di kalangan yang berakal. Saya masuk rumah kamu. Maksudnya sepatutnya saya juga mendapat keamanan daripada pihak kamu. Kenapa kamu menzalimi saya? Dia boleh bertikai orang tadi. Sebab orang tu menggunakan kalimah man. Man dia sepatutnya memberi maksud semua tanpa kecuali. Tiba-tiba mengapa pula ada orang yang dizalimi sedangkan orang itu sudah masuk ke dalam rumah orang yang bercakap. Jadi bila digunakan kalimah man, dia akan memberi makna umum. Sebab itulah dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang telah mengubah agamanya, maka hendaklah kamu semua bunuhlah dia. Kamu semua bunuhlah dia. Kalau ikut kefahaman mazhab kita, mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i akan mengatakan tak kira lelaki, tak kira wanita, siapa sahaja yang sudah murtad daripada agama Islam, maka orang yang murtad daripada agama Islam hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh. Kalau kita tanya dalam mazhab Imam Syafi'i, kenapa kamu sebut tak kira lelaki, tak kira perempuan? Siapa sahaja yang sudah mukallaf, yang masuk Islam, dia dah berakal, tiba-tiba dia murtad, kenapa kamu kata tak kira lelaki, tak kira perempuan, orang tua ke orang muda ke, hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh? Maka bila kita tanya kepada mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i akan sebut kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimah man. Rasulullah kata man baddala dinahu, siapa yang mengubah agamanya. Maksud di sini agama Islam. Siapa yang sudah mengubah agama Islam, daripada dia beragama Islam, dia tukar agama dia kepada agama lain, maka hendaklah kamu semua membunuhnya. Jadi maksud di sini pemerintahlah, hukuman hudud juga termasuk di antara fiqhul ummah. Tak boleh kita sendiri yang melakukan hukuman ikut kita, tak boleh. Dia perlu melalui proses undang-undang, dia perlu dibicarakan. Jadi yang akan menjatuhkan hukuman bunuh kepada orang yang murtad adalah hakim. Ini juga menjatuhkan hukuman juga termasuk fiqhul ummah, termasuk di bawah tajuk fiqhul ummah. Jadi mazhab Imam Syafi'i akan berpegang dengan kenyataan begitu, man baddala dinahu, barang siapa yang sudah mengubah agamanya. Jadi tak kira orang tu lelaki ke, tak kira orang tu perempuan ke, tak kira orang tu khunsa ke, maka dia akan dijatuhkan hukuman bunuh oleh mahkamah. Setelah mahkamah adili, kalau mahkamah mendapati dia layak untuk dijatuhkan hukuman bunuh, maka dia akan dijatuhkan hukuman bunuh. Tanpa kecuali. Tanpa kecuali. Kenapa? Kalau orang tanya kenapa? Kerana mazhab Imam Syafi'i kata man, barang siapa. Jadi kalimah man akan memberi maksud umum. Cuma dalam isu murtad ni memang berlaku khilaf di kalangan para ulama kita. Kalau kita rujuk dalam masalah fiqh, masalah murtad memang antara masalah fiqh yang berlaku khilaf di kalangan para ulama. Adakah hukuman mereka yang murtad daripada agama Islam adalah hukuman bunuh sebagaimana yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i, atau sebenarnya hukuman itu bukan hukuman bunuh? Jadi ada pelbagai pandangan fiqh di sini. Antara pegangan yang dipegang oleh para ulama kita di kalangan ulama-ulama Al-Azhar walaupun mazhab Imam Syafi'i, tapi antara yang dipegang oleh ulama-ulama kita pada hari ini, yang dijatuhkan hukuman bunuh adalah merujuk kepada mereka yang murtad dan berusaha untuk memurtadkan orang lain. Yang murtad kemudian telah bergabung dengan musuh untuk memerangi kaum muslimin. Mereka ini yang dijatuhkan hukuman bunuh. Bukan kerana mereka murtad, tetapi kerana mereka sudah membawa kemudaratan kepada kaum muslimin. Bila Rasulullah SAW sebut 3 orang yang halal darah, la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salas, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaah. Sebagian para ulama memahami hadis ini
dengan maksud 3 orang yang halal darah ni, salah seorangnya at-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariqu lil jamaah. Jadi sebagian ulama memahami maksud al-mufariqu lil jamaah iaitu orang yang murtad yang mereka sudah memisahkan diri mereka daripada jamaah. Iaitu maksudnya sebagian ulama faham dia murtad, kemudian dia meninggalkan negara Islam, dia bergabung dengan golongan musuh, kemudian dia berusaha memerangi kaum muslimin. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW satu ketika dahulu. Kalau ada yang murtad, dia tak akan tinggal lagi di Madinah. Dia akan meninggalkan kota Madinah dan dia akan pergi ke Makkah sebagai contoh. Lalu bila berlaku peperangan, dia akan terlibat sekali dalam peperangan melawan kaum muslimin. Jadi orang ini adalah orang yang dijatuhkan hukuman bunuh. Antara contoh mereka yang pernah masuk Islam bersama Nabi kemudian murtad adalah Ibnu Khattal. Ibnu Khattal atau Ibnu Khattal? Nak tengok jap. Dalam Sahih Bukhari ada disebut Ibnu Khattal kalau tak silap ni, saya tengok jap. Allahumma salli ala Rasulillah. Tengok dalam hadis sekejap. Bentar ya. Alang-alang dah terkeluar ni, kawan-kawan kita boleh cek Ibnu Khattal. Bukan Ibnu Khattal, Ibnu Khattal. Ibnu Khattal dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu para sahabat buka kota Makkah, ketika para sahabat sudah membuka kota Makkah Al-Mukarramah dalam peristiwa Fathu Makkah, lalu para sahabat sebut kepada Rasulullah, inna ibna Khattalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah. Sesungguhnya Ibnu Khattal sudah bergantung, dia telah menggantungkan, dia berpaut kepada kelambu Kaabah. Maknanya ketika kaum muslimin berjaya menawan kota Mekah, mereka mendapati satu orang lelaki yang dulunya orang Islam, kemudian lari daripada Madinah, dia bunuh satu orang Islam yang lain, kemudian dia lari ke Makkah Al-Mukarramah, kemudian dia bergabung dengan golongan musyrikin. Sewaktu dalam peristiwa Fathu Makkah, mereka mendapati Ibnu Khattal ini bergantung di Kaabah. Maknanya mohon agar selamatlah, mohon agar diselamatkan daripada hukuman bunuh, sampai bergantung di Kaabah. Tapi Nabi kata, uqtuluh, bunuhlah Ibnu Khattal. Jadi dalam kefahaman mazhab Imam Syafi'i, Ibnu Khattal dibunuh kerana murtad. Namun dalam sebahagian kefahaman para ulama yang lain, Ibnu Khattal dibunuh bukan kerana murtad, tetapi dia sudah keluar daripada jamaah kaum muslimin. Tambah lagi dosanya iaitu dia bunuh satu orang muslim. Jadi kadang-kadang ada ayat Quran dan juga hadis Rasulullah ini, para ulama kita berbeza kefahaman terhadap maksud yang diinginkan oleh Allah dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun masalah fiqh memang pelbagai. Yang saya nak sebut di sini, dalam isu murtad, mazhab Imam Syafi'i kita memahami kalimah man baddala dinahu faqtuluh. Ini merujuk kepada siapa saja yang murtad. Sama ada dia juga berusaha memurtadkan orang lain, atau dia murtad seorang-seorang tapi lepas tu dia tak menyusahkan orang. Tapi kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, asal dia murtad, maka setelah diberi tempoh untuk bertaubat, tetap dia tidak mahu bertaubat, maka kerajaan berhak menjatuhkan hukuman bunuh ke atas orang murtad. Cuma saya dah sebut tadi, masalah murtad ni berlaku khilaf di kalangan para ulama. Bila berlaku khilaf, maknanya bagi pihak kerajaan, apabila pihak kerajaan mendapati dalam satu isu itu berlaku perselisihan pendapat di kalangan para ulama, maka kerajaan boleh memilih mana-mana pendapat yang difikirkan sesuai dengan realiti kerajaan dan juga rakyat ketika itu. Jadi kerajaan boleh mengambil hukuman yang sesuai. Dan saya rasa pada zaman kita pada hari ini, dalam isu murtad, mungkin pendapat yang sesuai, yang kalau kerajaan ingin pegang adalah pendapat orang yang murtad seorang diri dan dia tidak berusaha untuk memurtadkan orang lain. Mungkin pendapat yang mungkin tepat bagi zaman hari ini, kena dengan realiti kita pada hari ini, adalah tidak jatuhkan hukuman bunuh kepada orang murtad tersebut. Sebab kalau jatuhkan hukuman bunuh kepada orang murtad yang dia telah murtad, tapi dia murtad seorang-seorang dia tidaklah memurtadkan orang lain, dia tidaklah mengeluarkan kenyataan yang boleh mengganggu gugat kaum muslimin, dia murtad seorang-seorang dia je.
Kita suruh dia bertobat, dia tak nak bertobat. Dia tetap nak murtad. Maka kalau ikut pendapat sebahagian para ulama, contohnya pendapat guru saya sendiri Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, walaupun beliau bermazhab Imam Syafi'i, tapi dalam isu ini beliau berpendapat mengatakan orang murtad macam ni tidak dijatuhkan hukuman bunuh. Dan saya kira mungkin dalam realiti kita pada hari ini itu yang sesuai. Sebab kalau kita bunuh orang murtad dan keadaan dia tidak memberikan kesan buruk kepada kaum muslimin, dia murtad seorang-seorang maksud dia tidak menyusahkan kaum muslimin dan dia tak menyeru kepada kemurtadan, kalau kita bunuh juga dia mungkin akan timbul fitnah yang besar di kalangan masyarakat. Orang akan nampak Islam ni begini, Islam ni begini. Dan ada pun pendapat mazhab Imam Syafi'i itu adalah kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi dalam isu kefahaman para ulama ni, bilalah dalam suatu isu berlaku perbezaan pendapat para ulama, kerajaan berhak untuk memilih mana pendapat yang difikirkan paling tepat untuk zaman mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Okey. Jadi insya-Allah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada wama fi ma la ya'qil. Contoh bagi isim mubham yang mana juga memberi makna umum, insya-Allah subhanahu wa taala. Jadi daripada apa yang kita pelajari pada hari ini, dapatlah kita buat beberapa kesimpulan. Dalam bahasa Arab ada kalimah-kalimah yang dia akan memberi makna umum. Dan kalimah-kalimah ini kalau kita semata-mata lihat dari segi bahasa, mungkin kita tak akan dapat lihat dia memberi makna umum. Contoh macam kalimah mufrad yang masuk alif lam. Begitu juga kalau kalimah jamak yang tak ada alif lam. Uhibbu muslimina. Contoh saya datangkan begitu. Dalam ayat saya, uhibbu muslimin tanpa datangkan alif lam. Saya tak sebut pun uhibbul muslimin. Saya hanya sebut uhibbu muslimin. Saya suka kepada orang-orang Islam. Tetapi dalam kalimah saya itu tak ada alif lam. Maka orang yang semata-mata belajar bahasa, mungkin dia tidak akan tahu apa yang dimaksudkan oleh yang bercakap. Tetapi dalam ilmu usul fiqh kita diajar bahawa kalau lafaz jamak contohnya didatangkan tanpa alif lam, dia merujuk kepada maksud saya suka ramai orang Islam. Tapi bukan bermaksud saya suka semua orang Islam. Tapi kalau kita sebut uhibbul muslimin, saya suka orang-orang Islam, dalam keadaan saya datangkan sebelumnya kalimah alif lam, dan alif lam itu setelah ditelik bukan alif lam ahdiyah, maka dia akan memberi maksud saya suka seluruh kaum muslimin. Dan itulah yang kita semua pegang. Kita sayang kepada semua orang Islam tanpa berkecuali. Walaupun orang Islam ada yang mungkin buat baik dengan kita, ada yang mungkin buat jahat dengan kita, namun dalam keluarga besar Nabi Muhammad SAW ini, kita diajar untuk mencintai semua kaum muslimin dan kita mendoakan seluruh kaum muslimin mendapat kebaikan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ada pun yang buat jahat dengan kita, kita anggap sajalah ini adalah orang kata macam dalam keluarga kita lah, kadang-kadang terasa hati. Tetapi dalam masa yang sama tidak boleh kita mendoakan yang tidak baik kepada ahli keluarga kita. Maka begitu jugalah kalau kita dalam keluarga besar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia guna kalimah uhibbul muslimin, dia akan memberi maksud saya suka kepada seluruh kaum muslimin. Jadi ilmu usul fiqh adalah satu ilmu yang sangat penting untuk memahami ucapan dalam bahasa Arab. Apatah lagi bagi seorang mujtahid yang berperanan untuk menggali dan mengeluarkan hukum hakam daripada firman Allah dan sabdaan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua. Moga-moga direzekikan Allah untuk pertemuan yang akan datang. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan berselawat kepada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.